Topik pada kali ini ialah bab 2 aplikasi teknologi. Baiklah, semasa kamu tingkatan 1, kamu telah pun mempelajari 2 subtopik aplikasi teknologi, iaitu reka bentuk fashion dan juga reka bentuk vertigasi. Masuk kepada tingkatan 2, teknologi pembuatan. Teknologi pembuatan sebenarnya sangat berkait rapat dengan amalan pembuatan yang pelbagai selain penyelidikan dan pembangunan sistem, proses, mesin, alat dan perlengkapannya, yang mana melalui fasa perkembangan yang drastik dengan penghasilan mesin berteknologi tinggi. Apa itu teknologi pembuatan produk? Teknologi pembuatan produk ialah satu kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan atau mesin. Satu kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan atau mesin. Dekat sini keywordnya ialah tangan. Kalau kita kata tangan, kita boleh kategorikan sebagai kaedah konvensional. Kalau mesin, kalau menggunakan mesin, ia merupakan kaedah moden. Okey, saya ulang lagi, apa itu teknologi pembuatan produk? Teknologi pembuatan produk ialah satu kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan atau mesin. Okey, perbezaan teknologi pembuatan produk, kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Tadi saya kata kalau guna tangan, kita kategorikan sebagai kaedah konvensional. Kalau kita guna mesin, kita kategorikan sebagai moden. Kaedah konvensional menggunakan teknologi yang asas dan biasanya dikendalikan oleh individu dengan menggunakan tangan. Kemahiran individu amat diperlukan dalam penghasilan produk. Juga menggunakan peralatan-peralatan asas seperti tukul, pahat, gergaji tangan dan sebagainya. Jenis produk yang dihasilkan terhad dan memerlukan masa yang lama untuk disiapkan. Maksudnya kaedah konvensional ni hanya menggunakan tenaga manusia semata-mata. Okey, kalau kaedah moden, pembuatan produk menggunakan kaedah moden dapat menjimatkan masa, kos dan bahan. Penggunaan mesin menggantikan penggunaan alatan tangan. Penggunaan mesin menggantikan penggunaan alatan tangan. Macam saya bagi tahu tadi, mesin ialah kaedah moden. Okey, pembinaan produk akan menjadi lebih cepat dan tepat tanpa membazirkan tenaga dan masa. Pada masa yang sama, individu dapat menjalankan banyak tugas yang berlainan. Konvensional guna tangan, moden guna mesin. Okey, bila awak dah boleh tahu, awak dah kenal apa itu kaedah konvensional, apa itu kaedah moden, awak kena faham proses pembuatan produk berdasarkan teknologi tadi, sama ada konvensional ataupun dengan pembuatan moden. Okey, kaedah dan teknik proses dipanggil sebagai kaedah dan teknik tentang sumber, tenaga kerja, mesin dan bahan yang diubah untuk menghasilkan produk siap melalui pelbagai peringkat seperti pemotongan, pembinaan, tuangan, pemasangan, pembersihan dan kemasan sebelum sesuatu produk dapat digunakan dengan cara kaedah konvensional atau kaedah pembuatan moden. Ini adalah definisi proses. Proses ialah kaedah dan teknik. Kaedah dan teknik dengan menggunakan kaedah konvensional ataupun kaedah pembuatan moden. Okey, kenapa saya buat tulisan besar kat tuangan? Kerana semasa tingkatan 2, kamu fokus kepada teknik tuangan. Okey, teknik tuangan. Okey, ini ialah carta alih proses pembuatan. Kalau awak nak rujuk, ada dalam buku teks awak, muka surat 26. Rajah 2.1.2, carta alih dalam proses
pembuatan. Apa-apa kerja pembuatan mesti bermula dari perancangan. Awak ada idea, awak fikir awak nak buat apa, tapi bagaimana nak jana idea awak berdasarkan kaji selidik. Kaji selidik sebab kita tak boleh buat sesuatu dengan syok sendiri. Mesti kita nak buat sesuatu dengan atas permintaan orang ramai ataupun permintaan kita sendiri. Okey, kemudian daripada perancangan dan kajian selidik, awak buat ataupun awak terjemahkan segala idea menggunakan lakaran atau lukisan. Sebab kita tidak panggil idea jika hanya ada secara imajinasi. Dalam reka bentuk dan teknologi, segala idea diterjemahkan dalam bentuk lakaran atau lukisan. Jadi bila saya sebut idea, pastikan awak terjemahkan dalam bentuk lakaran dan lukisan. Kemudian daripada lakaran dan lukisan, awak bina mockup atau model. Apa beza mockup? Apa beza model? Okey, mockup ialah model olokan ataupun awak buat sesuatu model yang serupa bentuknya tetapi tidak boleh berfungsi langsung. Mungkin awak buat model basikal tapi hanya menggunakan kertas yang digulung-gulung buat bentuk basikal. Berbeza dengan model. Model separa berfungsi ataupun berfungsi sepenuhnya. Apa maksud separa berfungsi? Contohnya awak nak buat kereta, tapi kereta yang separa berfungsi, awak tak mampu nak bina kereta yang saiz besar, jadi awak buat model kereta kecil macam kereta mainan tetapi dia boleh bergerak. Sebab itu kita panggil separa berfungsi. Manakala model fungsi sepenuhnya, kita buat betul-betul bentuk seperti apa yang dikehendaki. Okey, bila dah ada mockup dan model, awak nilai dan awak buat ujian. Mockup tersebut berjaya ataupun model tersebut berjaya, ikut kepada apa yang diperlukan, dan akhir sekali awak bina produk. Bina produk sebenar dengan menggunakan kaedah konvensional. Kaedah konvensional guna tangan semata-mata dengan bantuan alatan, bantuan tools, atau awak guna kaedah moden dengan bantuan mesin. Okey. Proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional dilakukan dengan menggunakan tangan sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan peralatan. Contohnya, memutar skru menggunakan pemutar skru. Awak guna tenaga awak guna tangan awak guna tenaga awak. Tetapi proses pembuatan menggunakan kaedah moden menggunakan mesin dalam menghasilkan sesuatu produk, dan mesin-mesin tersebut menggunakan sumber elektrik. Contohnya ialah memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar. Maksudnya awak guna pemutar skru, guna mesin pemutar skru. Okey. Maksud mesin pemutar skru mesti ada sumber elektriknya, sama ada guna bateri atau guna apa, tapi penggunaan mesin di situ. Tadi yang guna kaedah konvensional, awak putar pemutar skru guna tangan saja, tapi yang ini lebih canggih, lebih berteknologi, awak menggunakan mesin ataupun alatan yang berkuasa. Contoh tadi pemutar skru tanpa wayar lah. Okey, banyak lagi contoh-contoh lain. Contoh lain, kalau awak nak potong kayu, awak guna kapak. Itu contoh kaedah konvensional. Kalau awak kata awak nak guna pembuatan menggunakan kaedah moden, awak nak potong kayu, awak tidak menggunakan kapak, tetapi awak cari mesin gergaji yang kita panggil sebagai jig. Gergaji jig. Okey, awak guna mesin gergaji jig. Mesin, tangan dan mesin. Okey, kemudian banding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam penghasilan produk. Okey, untuk awak buat banding beza teknologi pembuatan konvensional dengan moden ni ada beberapa aspek, iaitu masa, hasil, kos, tenaga kerja, kuantiti, kualiti dan estetika.
1 masa, 2 hasil, 3 kos, tenaga kerja, 5 kuantiti, 6 kualiti dan 7 ialah estetika. Apa yang dibezakan melalui aspek-aspek tersebut? Aspek masa, kaedah konvensional untuk menghasilkan suatu produk mengambil masa yang lama ialah awak nak guna gergaji dengan tangan sendiri, awak nak pahat sendiri. Kalau kaedah moden dapat disiapkan dengan cepat sebab awak ada bantuan mesin tadi. Susap, siap. Hasil untuk kaedah konvensional, bentuk yang tidak seragam. Kalau kaedah moden, bentuk seragam antara satu dengan yang lain sebab mesin tadi telah disettingkan berapa ukuran dia, di mana nak potong. Kalau kaedah konvensional, awak hanya menggunakan ukuran tangan, awak hanya menggunakan seni kreativiti daripada tangan awak sendiri. Kos. Kaedah konvensional memerlukan kos pembuatan yang tinggi, manakala kaedah moden kos rendah untuk pengeluaran berskala besar. Tak boleh awak kata kos moden kos rendah. Kos moden secara logiknya awak memerlukan kos yang tinggi sebab nak beli mesin, nak beli apa dan sebagainya. Tetapi ia dianggap kos rendah untuk pengeluaran berskala besar. Kos konvensional, kos pembuatan yang tinggi. Kaedah moden, kos rendah untuk pengeluaran berskala besar. Kalau awak tak ada perkataan untuk pengeluaran berskala besar, banding beza tersebut ialah salah. Kemudian tenaga kerja. Kaedah konvensional memerlukan kemahiran yang tinggi. Kemahiran mereka bentuk yang tinggi. Kalau awak nak upah orang, awak kena pastikan dia boleh bertukang. Awak tak boleh suka-suka je lantik orang ataupun awak menggajikan orang. Kaedah moden memerlukan pengendali mesin yang mahir. Kuantiti. Kaedah konvensional boleh menghasilkan kuantiti pengeluaran yang terhad sebab tadi kita pergi kepada kemahiran ni kan, orang yang mahir buat tu tak ramai. Jadi pengeluaran dia yang terhad, bukan sikit tetapi terhad. Untuk kaedah moden, kuantiti pengeluaran yang banyak. Mesin suka hati dia lah nak gerak banyak mana pun sebab dia bukan guna tenaga manusia kan. Tenaga manusia je tekan button je, tapi mesin tu yang function. Kualiti. Kaedah konvensional tiada piawai tertentu, manakala kaedah moden mempunyai piawai yang ditetapkan. Kaedah konvensional, kalau kita kata ukiran dia, contoh kalau beli emas, tukang ukir emas tu dia boleh buat tukar-tukar. Bila dia dah buat yang bentuk A, dia tak boleh lagi nak buat bentuk B yang sama macam bentuk A. Tapi kalau kaedah moden, kalau awak kata nak buat bentuk bunga tu ada 5 kelopak, mesin tu hanya boleh buat 5 kelopak saja. Itu maksudnya mempunyai piawai yang ditetapkan. Manakala aspek estetika, kaedah konvensional nilai estetikanya yang tinggi. Sebab tu kalau orang kata hasil produk tersebut ialah hasil tangan buat sendiri, awak boleh jual dengan harga yang tinggi. Manakala kaedah moden, nilai estetikanya terhad, dia bukan rendah, cuma dia terhad. Kalau kita guna mesin, kita tak boleh buat sesuatu dengan cika-cika juga. Kita kena buat dengan menghasilkan produk dengan berkualiti. Sebab tu kita tak kata dia nilai estetika yang rendah, tapi nilai estetika yang terhad. Faham ya? Setakat ni awak faham ke banding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam penghasilan produk? Saya ulang sekali lagi untuk awak buat banding beza. Ada 7 aspek yang awak perlu beri penekanan, iaitu masa, hasil, kos, tenaga kerja, kuantiti, kualiti dan juga estetika. Jumpa lagi. Assalamualaikum.